Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bab haji lagi, kita kali ni bincang pasal yang ke 14. Pasal ke-14 yang menghalangi haji dan mengerjakan umrah. Pasal yang menghalangi haji dan mengerjakan umrah. Yang dapat menghalangi atau mencegah haji dan umrah ada negara. Negara ni boleh halal lah, tak boleh buat dah haji umrah kalau ada negara ni. Pertama, bapa atau ibu. Sebaliknya salah seorang dari kedua orang tua dan keturunan garis rencang ke atas. Usul ke atas melarang anaknya atau keturunan garis kata furuk cabangnya ke bawah yang bukan penduduk kota Mekah berihram haji atau umrah yang sunat. Poinnya sunat dah. Atau menyelesaikan kedua macam ibadah tadi. Nak selesai buat dah tapi nak selesai. Jadi kalau ibadah tak disunat, bapak dan ibu ni boleh lari anak dia dah. Semua pok ni siapa tahap jihad pun dia boleh lari dah. Kalau bukan fardu ain lagi dah. Kalau fardu kifayah lagi dah. Kalau fardu ain atau pemerintah suruh tu baru jadi fardu ain. Jadi tak boleh nak ganalah dah. Jadi selagi kalau bawa haji umrah sunat ni tak, bukan haji rukun. Bukan haji umrah rukun. Jadi rukun Islam tu boleh mopok tu boleh lagi dah. Tapi bagi yang tinggal di kota Mekah, maka ibu atau ayah tidak boleh melarang. Kerana perjalanan untuk menunaikan kedua-dua macam ibadah itu sangatlah singkat. Jadi kalau mopok tu, kalau ada tanam haram Mekah tu tiba mopoknya lagi. Tidak, itulah pasal benda tu simple sangat dah. Benda yang mudah sangat. Macam orang lagi mopok lagi pergi masjid sembahyang Jumaat dah. Tak wajib ikut lah. Benda tu mudah sangat dah. Ayah dan ibu tidak boleh melarang anaknya berihram haji fardu atau umrah fardu atau menyelesaikan kedua macam ibadah itu kerana keduanya termasuk ibadah fardu ain. Tapi kalau duduk jauh dah, duduk luar dari kota Mekah, duduk jauh pun, kalau mopok lagi anak dia buat haji fardu ain ni anak ni tak wajib ikut dah. Sebenarnya hak ni serupa fardu semaya fardu jemaah lah. Ada ulama kata fardu ain semaya fardu tempat azan dilakukan dah. Dia mopok tak boleh lagi lah. Kalau ikut pendapat tu, mopok lagi pun tak boleh ikut. Sebab dia adalah fardu ain lah. Sunat bagi anak meminta izin kepada orang tuanya untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah. Jadi sunat lah. Walaupun ibadah fardu pun dah. Fardu ain bagi anak tu, dia sunat juga minta izin kepada orang tuanya dah. Tak bui pun negil fardu ain lah. Tapi nak yak bunyinya sunat dah. Yang kedua, suami boleh melarang isterinya mengerjakan haji atau umrah yang fardu dan yang sunat. Kerana hak suami wajib dilaksanakan oleh isterinya dengan segera, sedangkan haji dan umrah adalah kewajipan yang masih dapat ditunda. Ni kalau nak pergi haji fardu ain pun dah. Rutina ni dia kena ikut suami. Kalau suami tak bagi dia kena tunda lah. Tidak mesti segera dah. Berbeza dengan solat dan puasa fardu, maka suami tidak boleh melarang isterinya perbuatkannya kerana waktunya singkat, sedangkan haji dan umrah waktunya lebih lama. Tapi kalau semaya fardu, tok lelaki tak boleh semaya ke, tak boleh puasa ke, fardu benda tu fardu lah. Jadi isteri tak wajib dengar lah, tak boleh dengar lah. Kena lawak, kena tak boleh ikut lah dah. Sebab tu benda yang segera dah. Tapi kalau isterinya berpergian dengan suaminya dan dengan izin suaminya, lalu isteri berihram, sekiranya tidak menyebabkan suami tidak dapat bersedat-sedat dengan isterinya. Umpamanya waktu suami berihram juga, dan isterinya juga ikut berihram juga, dan ihram isteri lebih dahulu selesai dari ihram suaminya, atau waktu selesainya berbarengan, maka suami tidak boleh melarang isterinya berihram. Kalau serentak haji umrah, tok lelaki dia pun ihram juga dah. Jadi tok lelaki tu dah hak lah. Ihram dia tak boleh tubuh lah. Jadi tok lelaki nak lagi sebab apa ni? Pasal serentak dah. Jadi tak ada hak lah. Jadi benda tu tiada hak lah bagi suami melarang isterinya ihram haji umrah lah. Suami tidak boleh melarang isterinya melakukan haji dan umrah nazar yang tahunnya telah ditentukan. Baik nazar itu terjadi sebelum akad nikah atau setelah akad nikah tapi dengan izin suaminya.
Tapi kalau haji nazar ni haji fardu lah juga. Nah, sepatutnya tak boleh lari lah. Nah, benda fardu ni. Tapi kalau suami lari, isteri tak boleh pergi juga. Gitulah. Nah. Sunat suami naik haji bersama dengan isterinya kerana memang demikianlah diperintahkan oleh agama seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, tok lelaki kena teman isteri ni. Kalau isteri kalau tok lelaki buat dah haji fardu lah, dan kata haji rukun tu, dia kena ikutlah suami isteri dia, sunat lah. Ikut suami isteri dia. Walaupun ada abang dia ke pok dia pergi ke haji, molek lah mana pun tok lelaki nan teman lah. Pasal tok lelaki ni jaga isteri dia lah. Sunat bagi isteri tidak berihram terkecuali dengan izin suaminya. Namun budak yang perempuan, hamba perempuan dilarang berihram terkecuali dengan izin suami dan tuannya. Jadi hamba perempuan ni, kalau ada tok lelaki pun, ataupun dia ada tok lelaki pun, dia kena minta izin dengan tuan dia juga. Jadi kena dua lah, dia izin suami dan izin tuan dia lah, baru boleh pergi haji umrah. Perbezaannya, haji adalah wajib bagi perempuan yang merdeka, dan berbuat taat pada suami juga wajib bagi, maka kedua kewajipan ini bertentangan. Dia berlawan, dah sama-sama wajib lah. Kalau sunat so wajib, so mana hak wajib lah. Masalah tu taat kata lelaki ni wajib juga lah. Kalau kerana itu dikatakan boleh bagi isteri berihram dan sunat meminta izin. Berbeza dengan budak, hamba tidak wajib mengerjakan haji dan umrah atas dirinya. Kerana itu haram bagi isteri berpuasa sunat tanpa izin suami. Dan tidak haram mengerjakan puasa fardu, maka puasa fardu ni tak haram lah. Tak payah minta izin, memang wajib lah. Maka haram perempuan yang merdeka berihram haji sunat tanpa izin suami dikiaskan dengan haram puasa sunat tadi lah. Tu bekal dia. Bapa ibu boleh lagi, suami boleh lagi. Secara umum lah, tapi ada perincian lah. Yang ketiga pula dah, yang halang daripada haji dan umrah ni, tuan boleh melarang hambanya untuk melaksanakan haji dan umrah fardu. Tuan ni boleh lagi dah haji umrah fardu hamba dia. Dan sunat ni, umrah sunat, haji sunat ataupun haji umrah fardu pun tuan boleh larang. Baik hamba itu muqatab ataupun muwalad. Muwalad ni melahirkan anak tuan dia, atau muba'ad, yang tidak ada giliran tertentu antara tuan-tuannya ni, atau ada giliran tertentu antara kedua tuannya, ada dua tuan ni. Kerana segala manfaat hamba itu milik tuannya sekata-kata. Maka kalau anak atau isteri atau hamba tanpa izin bapa, ibu, suami atau tuannya berihram, maka mereka boleh merintahkan untuk bertahalul, dan pada saat itu wajib bertahalul. Bila masuk apa boleh kena berhenti ni. Kalau tuan dia suruh berhenti ni. Dan kalau isteri dan atau budak enggan bertahalul dan tidak ada hal yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertahalul, maka boleh suami atau tuan mengadakan senggama dengannya. Dan demikian juga bersedap-sedap dengannya. Yang berdosa adalah isteri dan budak, bukan suami atau tuannya. Nama anak dan isteri tidak boleh bertahalul tanpa diperintahkan suami atau orang tuannya oleh tuannya ni. Jadi besarlah kuasa suami ni atau tuan hamba ni, tuan zaman dulu lah. Hamba ni tuan ni tak ada dah ni. Berbeza dengan budak dengan hamba, maka ia boleh bertahalul tanpa diperintahkan. Dan perbezaan, jadi isteri hamba bukan suami tak. Isteri ni mesti tahalul lah. Tapi kena, kalau tak boleh disuruh tuan dia, kalau dia hamba, kena tahalul lah ni. Jadi kalau dia, tapi hamba ni fleksibel lah, dia bukan wajib ni. Perbezaan antara kedua orang yang terangkan di atas bahawa maksiat seorang budak lebih berat dari maksiat isteri dan anak. Kerana semua manfaat budak adalah milik tuannya 100%, dan lagi budak itu tidak dibebankan melaksanakan ibadah haji dan umrah, tak wajib lah. Dan dalam hal ini isteri dan anak memang diperintahkan beribadah. Anak dan isteri ni dia tetap fardu ain dah dia dah. Hanya budak tidak boleh bertahalul tanpa disuruh oleh tuannya sekalipun ia keluar dari maksiat ini. Memang wajib kerana ia dalam keadaan mengerjakan ibadah yang semestinya tuannya rela sampai selesai ibadahnya ni. Jadi tuan ni lagi lah kena 100% kena izin surat tuan dia dah. Okay, yang keempatnya perkara yang menghalang haji dan mengerjakan umrah ni ihsar am, yakni halangan berat. Umpamanya orang berihram dihalangi perjalanan oleh orang lain atau musuh apa tengah jalan, dan baru dapat diatasi dengan peperangan atau dengan pembelanja ke harta yang cukup besar.
Maka boleh bagi berihram pada saat ini bertahalul sekalipun waktunya masih lawas atau penghalang pada waktu itu kembali lagi. Jadi dia terhalang kan boleh berhenti lah. Jadi mungkin tak ada lah nak haji dah sekat dah. Maka dia boleh berhenti dah. Tahalul lah. Nabi pernah gitu juga dah. Masa nak pergi umrah terhalang oleh orang jadi perjanjian Hudaybiyah tu kerana orang kafir tak boleh masuk dah. Yang kelima ni ihsar khas, halangan ringan, iaitu berlaku bagi orang yang dipenjarakan dengan secara zalim. Ada dipenjarakan kerana tidak dapat membayar hutang, padahal ia dalam keadaan miskin, maka ia boleh bertahalul juga. Jadi halangan tu biasa je dah. Tidak siapa-siapa tahap mati pun, tiba-tiba orang sekat juga. Maka dia tetap juga boleh berhentilah, tak sudah haji dia lah. Yang keenamnya, kerana adanya hutang yang belum dibayar, maka orang yang menghutangi boleh melarang orang yang berhutang berangkat menunaikan haji agar dapat melunasi hutangnya terlebih dahulu. Tiba yang ada hutang. Jadi tu beri hutang tu tak beri lagi atas dah. Jadi berhaknya lagi nah. Mungkin bayar hutang aku dulu lah nak haji habis 10,000, hutang aku 5,000 tak boleh bayar dah. Jadi dia boleh sekat dah. Jadi orang yang berhutang tu tak lagi lah haji dah. Terkecuali kalau berhutang memang apa-apa. Atau hutang itu belum sampai waktu pembayarannya lagi. Tapi kalau janji dia bayar 1,000 sebulan, 1,000 sebulan, tiba-tiba janji molek-molek nak pergi haji. Orang ibu pitih ni beri hutang tu tak sebui kata. Tak bayar perhabis tak sebui lah. Jadi masa tu pendahaga ada dah janji 1,000 sebulan. Tak janji dah molek-molek. Tiba-tiba dia minta kesego. Jadi benda tu boleh lah. Kira-kira boleh kira. Atau dimintakan kepada tinggal untuk melunasinya dan jumlah harta yang tinggal. Jadi kalau tu ataupun dia minta tak apa gini. Aku suruh anak aku bayar hutang aku. Jadi mu minta anak aku dah. Contohnya gitu dah. Jadi kalau dia setuju tu bagi hutang tu setuju, biar boleh pergi haji dia. Maka dalam keadaan ini orang yang berhutang tidak boleh memerintahkan orang yang berhutang bertahalul kerana tidak mengganggu ihramnya akan hutangnya tak mengganggu. Memang bayar beransur-ansur ataupun diserah pada anak dia boleh bayar hutang ke dia dah. Kalau orang yang berihram tak ada bertahalul, bahas tahalul kita cerita dah, tahalul ni berarti haji lah dah. Tahalul ni maksudnya macam desmanya bisa ada dah kita kata dah. Jadi orang yang bertahalul ni maka tahalul itu disertai dengan menyembelih binatang yang dapat jadikan korban. Sesudah menyembelih lalu bercukur dengan disertai niat tahalul pada saat menyembelih dan bercukur. Jadi cara dia nak berhenti niat ni bukan berhenti gitu saja, dia kena sembelih korban dan dia kena cukur dah. Cara nak berhenti buat daripada buat haji dan umrah yang tak boleh diteruskan dah. Pada siapa yang tidak mampu menyembelih binatang, hendaklah ia memberi makan pada orang miskin seharga kambing ia dimaksudkan untuk korban dah. Ni ratus. Dan kalau juga tidak mampu memberikan makanan, maka berpuasalah sebanyak mud makanan seharga kambing dan setiap mud sehari. Kalau kambing ni 100 atau 700 kan. Atau 900 dah. Bagi 7 hari 7 hari ke 1 mud dah. Kita buat apa? Buat bayar zakat terus tu 1 mud dah. Bagi 7 enggak 100 hari kalau lebih kurang puasa nak ganti harga kambing dah. Boleh bertahalul dengan bercukur dan berniat tahalul. Bertahalul dengan cukur dan niat tahalul, dan tahalulnya tidak tergantung dengan selesainya puasa. Kerana waktu puasanya cukup lama yang mungkin menyulitkannya dah. Lama lah puasa, kita kata 100 hari lama dah. Jadi boleh cukur dengan niat tahalul pada dah lah. Pas kalau hak jenis puasa tu pasal tak boleh kelik 100 hari, cakap dia tunggu situ dah. Berbeza dengan menyembelih atau memberi makanan, maka tahalulnya tergantung dengan selesainya menyerahkan makanan itu kerana waktunya singkat. Boleh buat selalu lah. Kalau dia korban, lepas korban tu bagi, boleh klik lah. Ataupun dia ni beri makan, cari orang miskin mana-mana di tanah Mekah kau dekat tu dah, tempat ibrati tu. Lepas tu bagi-bagi dia bagi boleh klik lah dah. Tapi kalau puasa, cakap nak puasa 100 hari tengah jalan dah. Jadi kita klik kapal, so puasa 100 hari dah. Inilah hukum orang yang merdeka yang mampu membayar dam atau memberikan makanan. Tapi mengenai hamba, maka tahalul dengan niat bertahalul dan mencukur rambut saja. Dan hamba ni tak ada milik. Jadi dia tak perlu puasa pun, tak perlu apa, dan dia hanya perlunya cukur dengan niat tahalul pada dah hamba sahaya kan. Tempat menyembelih dan tempat memberikan makanan itu adalah pada tempat ihsar tanah haram. Terhalal lah ihsar tempat terhalal di tanah haram. Kalau tanah haram, tanah haram.
Atau tanah halal, terhalal tempat tanah halal apa? Tempat yang berhenti, setakat ada perampok, ada gapo, ada bahaya, dia berhenti situ, situlah tempat ihsar dia, tempat terhalal dia. Maka hendaklah daging binatang atau makanan itu dibahagikan tempat itu. Tak boleh buat gila, tempat tu dah. Dan kalau tempat ihsar itu tanah halal, memadailah menyembelihnya dan memberikan makanan di sana, sekalipun dapat menyembelihnya dan memberikan makanan di tepi tanah haram. Bagi situ lah dah, tak mesti dari tanah haram. Sedangkan puasa tidak terikat pada tempat dan tidak wajib qada apabila mereka bertahalul. Kerana bukan disebabkan kesengajaan, hanyalah pekerjaan yang mereka lakukan seperti sebelum ihram juga. Puasa ni tidak terikat pada tempat lah. Puasa kapur boleh dah. Lepas tu, dia ni bukanlah sengaja dah. Bukan sengaja nak berhenti. Kalau orang yang terhalang dalam ibadah haji qada ataupun haji nazar, yang ditentukan tahunnya ialah pada tahun adanya halang tadi, maka haji tetap menjadi hutangnya seperti awal lah. Jadi tahun ni dia setubuh apa dengan qada lalu. Tak ada pagi ni terhalang pada covid lagi apa. Tak ada pay lagi tak. Kalau terhalang lagi, tak ada pay lagi, jadi tertangguh lah dah. Haji kena segera lah. Selagi boleh pergi dah. Haji wajib atau haji nazar apabila disyaratkan dengan dipenuhinya segala syarat istita'ah, mampu dah. Sebelum tahun ihsar, tahun terhalang. Dan jika orang terhalang haji sunat atau haji wajib atau haji nazar yang belum memenuhi persyaratan, tidaklah wajib sesuatu pada haji sunat dan tidak pada haji wajib dan haji nazar sampai diperolehnya istita'ah. Jadi dia ni kemampuan. Dia tahu tu mampu dah. Tiba tak boleh pergi sekak ada halangan gapo banjir ke gapo. Lepas tu habis peti dia. Jadi dia tak mampu mula lah, tidak wajib lah dia lah. Pasal dia nak pergi terhalang itu dah. Jadi bukanlah dia tangguh dosa lambat ataupun dia wajib segera dah. Tak sepertinya orang yang ombak kacau tadi dah. Tubuh masa tak tahalul lagi waktu lain lah dah. Pada siapa yang meletakkan syarat pada awal ihramnya dengan kehabisan bekal atau kerana sakit atau kerana sesak jalan. Dia buat syarat dah. Kalau sekak ni ada sakit ke apa nak berhenti dah. Atau kerana salah hitung dan sebagainya, maka syarat yang seperti ini diperbolehkan. Dan ia boleh bertahalul seperti kebolehan seorang membatalkan puasanya. Jadi dinasarkannya dengan syarat bahawa kerana adanya uzur dah. Jadi, dia ada double syarat. Kalau berhenti sakit ni, kita berhenti tengah jalan. Tahalul lah, berhenti dah. Nak jalan dah, tak lagi. Jadi dia awal-awal lagi, dia letak syarat baru boleh pergi haji. Jadi disyaratkan dengan tidak menyembelih atau disyaratkan sesuatu yang umum tidaklah wajib menyembelih. Hendaklah bertahalul dengan niat tahalul dan bercukur saja. Gitulah. Jadi atas niat dia lah. Kalau niat nak sembelih, wajib sembelih lah. Cara tahalul tu lah. Walaupun kihuzur dia buat syarat uzur kau gapo sakit ni. Kalau dia buat syarat tanpa sembelih dah, tak wajib sembelih dia kata dah. Dan kalau katanya aku sakit dalam ihramku maka aku bertahalul, maka sesudah itu ia sakit dalam ihramnya maka jadilah ia bertahalul dengan semata-mata sakitnya dan boleh ia menukarkan hajinya dengan umrah kerana sakit. Dah. Atau dengan syarat lain berlakulah seperti yang dikatakannya yang disyaratkannya. Jadi dia boleh tukar dah. Saja nak haji dulu ifrad kau gapo tiba sakit tukar pada umrah. Boleh dah. Ataupun berhenti buat umrah sajalah, kes sakit ni memang sebelah syawal dah. Lambat lagi nak pergi haji, sebab sakit dia. Buat dengan dua suara apa nak klik kapur dah, tak jadi buat haji. Jadi tak apa dah. Umpamanya katanya kalau aku sakit dalam ihramnya, hajiku ini aku jadikan ihram umrah saja. Pasal umrah tidak lama dah. Seseorang tidak boleh bertahalul kerana sakit dan kerana yang lainnya dengan tidak disyaratkannya. Kerana tahalul itu tidak memberikan faedah untuk menghilangkan sakit. Atau seumpamanya berbeza tahalul disebabkan ihsar. Jadi terhalang ni. Apa tak adalah terhalang tu banyak. Kita ada sebut pun sakit ke apa ni. Disebutnya bapa, ibu, suami, lepas tu hamba tu hamba dah. Lepas tu ihsar halangan halangan berat perai ke apa ni. Ihsar khas. Lepas tu hutang gitulah. Jadi tak ada sebut sakit ihsar lah. Jadi ihsar tu itu kena buat lagi lah. Walaupun sakit lah. Tapi hendaklah bersabar sampai hilang sakitnya atau yang seumpama itu dah. Walaupun sakit nak tunggu umrah haji kita syarat awal-awal. Tiba-tiba sakit dah. Nak tunggu tu letih. Nak tunggu juga lah.
Dan kalau berihram umrah hendaklah diteruskannya, dan kata kalau berihram haji dan tidak sempat melaksanakan hajinya, hendaklah bertahlul dengan mengerjakan umrahnya. Kalau tak mampu juga, tukar pada umrah. Nasudah juga ya. Orang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, wajiblah bertahlul haram. Bertahlul haram meneruskan ihramnya. Jadi haram meneruskan ihramnya lah. Ia wajiblah bertahlul, haram meneruskan ihramnya sampai ke tahun yang akan datang. Kalau tidak sempat berhaji lagi dah. Jadi tak wukuf ni tak boleh lah, tak jadi haji lah. Maka kalau teruskannya ihramnya sampai dapat mengerjakan haji dengan ihram itu pada tahun berikutnya, maka tidaklah memadai hajinya. Dan bertahlul dengan mengerjakan umrah, iaitu dengan tawaf, sa'i dan bersyukur dengan niat tahlul sekalipun dia niatkan umrah. Jadi tak jadi, dia kena buat semula lah, kita kira dah. Walaupun dia kena tahlul, tapi dia kena buat semula daripada awal dah. Dan tidaklah memadai umrah itu sebagai umrah yang wajib. Tak pada juga, dia kena buat semula. Dan tidaklah wajib melontar bermalam di Muzdalifah dan Mina, sekalipun masih tinggal lagi waktu bermalam di Muzdalifah dan Mina. Dia tak ada wukuf, tapi dia lah. Maka dengan dikerjakan semua perbuatan umrah, maka sudahlah dianggap bertahlul sani. Cukuplah. Dia pada buat macam umrah saja dah. Dia ni tak ada wukuf tak Arafah. Tak perlu dah dia di Mina, Muzdalifah, melontar ke apa, tak perlu dah dia. Dia tak jadi dia haji tahun tu dah. Dia hanya perlu benda umrah lah. Umrah ni ihram niat, lepas tu kena tawaf, kena sa'i, cukup. Padat dah. Selesai dah. Hanya macam tahlul sani dah dia. Pasal dia tak perlu melontar lagi dah. Sedangkan tahlul awal sudah dianggap telah terjadi dengan salah satu dari bercukur ataupun tawaf diiringi dengan sa'i. Salah satulah kerana hukum melontar terhapus dengan luput wukuf. Dia tak ada wukuf, tak jadilah haji. Tak jadilah dah. Jadi umrah saja. Maka keadaan dirinya sama seperti orang yang telah melontar dan wajib mengqada hajinya dengan segera. Sekalipun haji itu termasuk haji yang sunat. Kalau haji sunat sekalipun dia sudah dah haji rukun. Tapi ke dia tak ada wukuf tu, dia jadi macam tubuh ke gapo hak batal tu, dia kena buat segera ganti lah. Tak ada pes lalu. Kerana masih dianggap bersengaja dan juga diwajibkan membayar dam tamattu'. Membayar juga dam tamattu', tak jadi haji pun. Dan kalau luput wukuf kerana suatu uzur, sekalipun kerana tertidur atau kerana lupa dah. Ada uzur dah. Dah wajib menyembelih kambing dan dam sesudah ihram haji qada. Atau sudah masuk waktu ihram pada tahun yang akan datang, seperti dam tamattu', tidaklah wajib melainkan pada haji. Jadi dia luput tu bukan kerana cuai dia, memang dia tak sengaja. Wajib dah sembelih kambing kata dia. Sesudah dam sudah ihram haji qada. Lepas dia buat haji tahun depan tu, baru bayar dam tu dah. Jadi dia bayar tu haji lah. Untuk bukan umrah. Umrah ni boleh buat bila-bila dah. Untuk dam, untuk haji saja dah. Kita ada bincang sebenarnya dam tertib tak ada ke apa, tak apa yang mana. Jadi kita nak bincang detail sikit pasal dam, jenis-jenis dam tu dah. Ketahuilah dam itu terbahagi kepada 4 bahagian, 4 macam dah. Pertama, dam tertib dan takdir. Yang kedua, dam takhyir dan ta'dil. Yang ketiga, dam takhyir dan takdir. Dan yang keempat, dam tertib dan ta'dil. Jadi istilahnya tertib dengan takhyir dah. Takdir dengan ta'dil dah. Tu je beza je dah. Dam ni ada tertib. So, lepas takdir. So, lagi takhyir. Gini. Tertib dengan takdir. Tertib dengan ta'dil. Takhyir dengan ta'dil. Takhyir dengan takdir. Gitulah dah. Jadi masukkan dengan tertib ialah tidak boleh berpindah-pindah dari yang asal kepada pengganti itu kecuali yang asal tidak dapat dilaksanakan. Tertib ni kena ikut tertib. Selesai atas ni. Dia bukan boleh pilih lah. Maksudnya dia tak ada pilihan, kena ikut terutan. Jadi masukkan dengan takhyir adalah sebaliknya, iaitu boleh berpindah dari yang asal kepada pengganti sekalipun masih mampu melaksanakan yang asal dah. Yang asal hak payah, asal biasa nak payah dah, azimah. Tiba-tiba dia boleh buat hak mudah pun, dia boleh buat tu panggil takhyir, tak kisah nak buat payah ke hak mudah. Jadi dimaksudkan dengan takdir ialah puasa yang telah ditentukan jumlah harinya. Jadi takdir ni tetap. Takdir, maksud takdir itu puasa. Dan dam ta'dil sebaliknya iaitu tidak ditentukan jumlah harinya. Takdir ni tentulah hari dia berapa hari. Ta'dil ni tak tentu dah. Jadi kita tak jelas, tak tentu dah. Dam macam yang pertama adalah dam tamattu'. Macam pertama tertib dan takdir.
dah lah kena ikut tertib. Lepas tu kena berlangir tetap dah. Puasa berapa berlangir tu tetap dah. Contoh dam tamattu' kiran meninggalkan ihram dari miqat. Nah. Meninggalkan melontar. Meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan di Mina. Dan meninggalkan tawaf wada'. Dan macam yang kedua ialah dam membunuh binatang buruan. Macam kedua tu. Dam takhir dan ta'adil. Tak tentulah. Tak jelas dah. Takhir pilihan dah. Kedua ialah dam bunuh binatang, memotong dan mencabut pohon kayu. Itulah contoh dam takhir dan ta'adil. Dan macam yang ketiga iaitu dam takhir dan taqdir. Boleh pilih. Tapi tetap jenisnya. Adalah dam bercukur, menggerak kuku, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut di kepala, memakai jenis pakaian yang diharamkan bagi yang berihram, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada segama. Bersenggama tidak merosakkan haji ni. Luar pada tu lah. Maksudnya bukan tahlul awal dah. Macam yang tu yang ketiga dah. Macam yang keempat tertib dan ta'adil dah. Dah tertib. Ta'adil pula. Tertib ta'adil. Takdir berat kali lah. Tertib kena ikut tertib tapi dia bebas lah. Ini maksudnya tetap hari. Macam yang keempat ialah dam kerana senggama yang dapat merosakkan haji dan dam ihsar. Dam berarti lah. Jadi dia ni tertib kena ikut tertib. Ta'dil tak jelas mana macam ta'dil lah. Ihsar terhalal daripada buat haji dia. Semua macam dam yang wajib seperti yang disebutkan di atas wajiblah menyembelihnya dan membahagikan dagingnya atau membahagikan makanan di tanah haram. Dia kena bagi tanah haram, tak boleh bagi tanah halal. Kepada orang miskin, terkecuali dam ihsar. Dam ihsar terhalal tengah jalan, kadang-kadang di luar tanah haram. Kalau di tanah haram kena beli tanah haram jugalah. Kalau terhalal ada perompok gapo tengah jalan dah ada wabak ada sekat tengah jalan. Dia tak sapa tanah haram lagi, jadi kena tanah halal tu lah, tak perlu kita tanah haram lah. Dan lagi wajib menyembelih dam yang disebutkan di atas itu dalam melaksanakan ibadah haji yang wajib. Melainkan dalam dam fawat, dam terlambat ya. Jadi hak sekat-sekat ni korban ni kena haji yang terhalal. Melainkan dam fawat. Lepas ni kita baca. Tempat yang lebih afdal dalam menyembelih dam yang diwajibkan adalah haji di Mina. Dam-dam molek ni buat di Mina. Sekalipun mengerjakan haji tamattu'. Dam umrah di Marwah. Kalau dam umrah di Marwah kata dia. Menyembelih dam yang diterangkan di atas tidak ditentukan waktunya, boleh disembelih bila-bila saja, tetapi sunat menyembelihnya pada hari menyembelih korban 10 Zulhijjah tu molek dah. Tidak mestinya segera dah. Hendaklah dam itu atau pengganti dam diberikan pada 3 orang miskin. Paling kurang kena beri 3 orang miskin. Atau lebih di tanah haram. Lebih daripada 3 orang miskin lah di tanah haram. Dan fakir miskin yang bermukim. Lebih utama dari yang lainnya. Jadi ada fakir miskin ni dia daripada tanah luar halal. Mari ke tanah haram jadi miskin lagi lah. Tapi hak moleknya di Mekah. Selama orang asing tadi tidak berhajat lah. Kalau orang asing tu orang lebih berhajat, dia sendiri tak ada duit, tak ada makan dah. Dia buat pergi haji umrah pitih untuk cukup-cukup dah. Nak makan dah pun tak cukup amal lah. Kita tengok dah. Jadi ada ambil daripada dam tu beri makan boleh lah. Jadi tidak wajib meratakan semua fakir miskin sekalipun semuanya berkumpul. Tak wajib merata molek dah. Boleh memberikan pada setiap orang 1 mud atau kurang dari 1 mud, terkecuali pada dam bercukur. Maka setiap anak orang miskin setengah sok. Ini mesti tetap lah. Setengah sok tu. Anak orang miskin setengah sok. Setengah darat ni 3 sok lah ni. Jadi kalau tidak ada orang miskin di tanah haram, hendaklah dilambatkan dam itu sampai ada orang miskin di tanah haram. Kalau tidak boleh memindahkannya ke tempat yang lain. Berbeza dengan zakat ataupun suruh pada pihak lain ada pihak pengurus. Bayar ke dia urus ada. Berbeza dengan zakat, maka boleh dipindahkan apabila tidak diperolehi mustahik orang yang berhak dalam negeri. Kerana dalam zakat tidak ada nas yang sharih yang menentukan negerinya. Berbeza dengan dam, telah ditetapkan dengan nas yang sharih yang jelas mesti beri pada orang di Makkah lah. Kalau dam dicuri. Kalau dam dicuri atau dirampas orang, sedangkan dam itu akan disembelih di tanah haram. Kena curi kau orang dah.
Maka kalau bukan kerana kelalaiannya, bukannya kerana kelalaian, dan sekalipun yang merampas atau yang mencuri itu orang miskin kena haram, baik diniatkan memberi kepadanya atau tidak niat memberinya, hendaklah disembelih gantian yang hilang itu. Kena sembelih ganti dia. Dan itulah yang lebih utama, atau dibelikan daging seharga dam yang hilang, kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Kena ganti juga lah moleknya. Sunat bagi setiap orang yang menziarahi kuburan Nabi SAW sesudah selesai mengerjakan haji. Jadi sunat dia pergi Madinah lah. Untuk ziarah Nabi dah. Moleknya Mekah dulu baru Madinah dah. Tapi ada setengah tu pergi Madinah dulu dah. Moga dia pergi awal dah. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Pada siapa yang menziarahi kuburanku, maka wajib baginya syafaatku. Hadis riwayat Bukhari dari Adi dari Ibn Umar. Tahulah kuat sama mana hadis ni. Okay, Syekh Ramli berkata bahawa dari hadis itu dapat difahami bahawa syafaat Nabi boleh diberikan pada orang yang tidak menziarahi kuburannya juga. Dia kata gitu. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ja'ani za'iran li yanza'uhu hajatun illa ziyarati, kana haqqan 'alallahi an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah." Artinya barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, yang ia tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali untuk menziarahiku semata-mata, maka adalah haknya kepada Allah bahawa aku baginya menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Hadis ni tak kuat ni tak. Hadis tak tahulah riwayat Bukhari sungguh dak. Ni kata Bukhari tadi. Mana Jadi ni tak ada kitab Jawi ni tak tulis lah riwayat mana dah. Ni tak tahu sumber ni. Ni lemah. Ni kalau tak izin dengarkan. Kalau tak ada sumber dia. Nabi SAW bersabda, "Man salla 'alayya 'inda qabri wakkalallahu bihi malakan yablughani wa kafa amra dunyahu wa akhiratihi wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah." Artinya barang siapa yang mengucapkan selawat atasku pada sisi kuburanku. Ini masalah ni. Nescaya Allah mewakilkan seorang malaikat yang menyampaikannya padaku. Dan Allah melihara urusan akhirat dan dunianya. Dan akulah yang menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis-hadis ni lemah ni. Pasalnya ada hadis yang sahih tu tak sebut posisi kubur. Selawat lah mana-mana pun tak. Dah ada malaikat beri akan sampai ke dah. Tidak mesti dekat kubur Nabi dah. Apalah yang pentingnya selawat tu boleh sampai mana-mana dah. Ziarah kubur tu tak sunat lah ziarah kubur Nabi dah. Tapi nak pakai dengan hadis-hadis yang tidak kuat tu tak boleh dah. Berziarah itu termasuk salah satu ibadah yang sangat didambakan sekalipun bukan jemaah haji. Namun bagi yang mengerjakan haji lebihlah diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Barang siapa yang menunaikan haji yang tidak menziarahiku, sungguhnya ia menyakitiku. Ini lemah juga. Tak ada sebut riwayat mana dah. Jadi hak ni lagi lah. Jadi masalah lah. Jangan over dah. Walaupun kita saya ke Nabi ke apa, janganlah berdusta atas nama Nabi pun tak dah. Tak saya ke kubur Nabi tak pergi. Jangan siapa tahap berdusta atas nama Nabi. Itu berat lagi lah. Gagal pun agama jangan over dah. Dia over melampau, ia akan jadi merosakkan agama kita dah. Di sini menunjukkan bahawa menziarahi kuburan Nabi SAW bagi yang menunaikan ibadah haji lebih tuntut dari yang bukan menunaikan haji. Kerana kalau tidak menziarahi kuburan Nabi SAW, sedangkan mereka telah datang dari tempat yang jauh, pada saat menunaikan ibadah haji, jauh lah, dari Malaysia agak apa jauh nak sudah berada di tempat yang dekat dengan kota Madinah, maka tentunya dianggap sangat tercela lah. Dan mereka mengerjakan umrah sama dengan mereka mengerjakan haji. Ceritanya orang yang jauh nak. Sebenarnya tak jelas hadis ni. Dari segi kaedah pun tak jelas ni. Tapi tahulah jadi amalan lah umat Islam ni kena pergi ziarah Nabi, terutama jauh ni. Para ulama berbeza pendapat tentang yang mana yang lebih utama yang diperbuat oleh orang yang naik haji. Apakah mendahulukan ziarah Nabi, kubur Nabi ni lebih utama atau mengerjakan haji terus ni?
Maka menurut pendapat yang lebih kuat bahawa yang lebih utama bagi yang melalui kota Madinah berziarah ke kuburan Nabi SAW dulu lah. Dan bagi yang sampai lebih dahulu ke Mekah sedangkan waktu haji masih lama lagi, dan perbekalannya masih ada, maka lebih baik mendahulukan ziarah dari haji lah. Kalau waktu haji sudah sempit dan perbekalan terbatas, maka ziarah ditunduklah sampai selesai haji dahulu. Sunat berziarah ke Baitul Maqdis dan ke kuburan Nabi Ibrahim AS. Namun ini tidak ada hubungannya dengan haji. Baitul Maqdis ke kubur Nabi Ibrahim pun tak jelas kat mana Madinah. Jadi benda tu jangan tak boleh lah ziarah kubur kan Nabi Ibrahim tak tahu. Dan Allah memang buat kubur Nabi tidak dapat dikesan. Ada hikmah yang besar takut orang melampau. Banyak berlaku syiriknya kerana kubur yang soleh. Lepas tu Nabi laknat ke apa dah. Kubur orang membesar kubur dah. Jadi menjadikan perayaan di kubur Nabi. Nabi dekat nak mati Nabi laknat. Kerana benda tu banyak orang jadi fitnah. Teruji. Terosak akidahnya dengan kerana sebab mengagungkan kuburan orang soleh. Wali-wali. Nabi-Nabi dah. Apa yang berlaku di Hadramaut Yaman gitu dah. Jadi kubur tu jadi upacara macam upacara haji. Kita haji ni matlamat kita membesarkan, mengagungkan Allah SWT dah. Orang ziarah kubur Nabi Hud ni membesarkan, mengagungkan, mengangkat Nabi tu macam Tuhan lah. Dia jadi gitulah. Dia seolah ambil berkat ni. Memang yang anggap tu akak Nabi Hud tu dekat Tuhan lah. Sebabnya Tuhan ni jauh. Yang angkat Nabi ni apa boleh direct dengan Tuhan tu. Macam orang kafir musyrik dulu lah. Lata, Uzza dan sebagainya. Orang yang soleh. Dia ni jauh dengan Tuhan. Dia guna Lata, Uzza sebagai syafaat perantara antara dia dengan Allah SWT lah. Ia jadi over sangat lah. Jangan siapa over sangat. Mengagungkan kubur lah. Okey, sunat bagi berziarah ke Madinah dalam perjalanannya banyak-banyak membaca selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Istimewa lagi kalau telah melihat pohon kayu di kota Madinah. Maka lagilah hendaklah diperbanyakkan membaca selawat dan memohon kepada Allah agar dikurniakan manfaat dari ziarah itu dan terima akan ziarahnya. Sunat baginya memandi sebelum masuk ke kota Madinah dan memakai pakaian yang bersih lagi suci. Kalau sudah masuk ke kota Madinah, hendaklah mimbar serta solat tahiyatul masjid. Hendaklah pergi ke mimbar kan tidak? Serta solat tahiyatul masjid di dekat mimbar. Dan bersyukur kepada Allah sudah solat mengucapkan pujian kepada Allah. Kerana barakah nikmatnya yang sangat besar ini. Kemudian pergilah ke kuburan Nabi SAW. Bukan pergi kubur terus, pergi ke mimbar dulu lah. Lepas tu barulah pergi ke kuburan Nabi SAW sambil menghadap ke kepala Nabi serta membelakangi kiblat. Pasal kiblat Nabi ni, orang kubur ni, dia kepala dia dah hadap ke kiblat. Jadi untuk menghadap muka tu, kena kita pada balik kiblat lah. Menghadap ke kepala Nabi serta membalik kiblat dan hendaklah berdiri yang jaraknya sekitar 4 hasta. Dekat 4 hasta lah. Dulu ni tak ada. Lah dekat sikit lah ni banyak dinding lah. Dan hendaklah menundukkan kepala kerana menghormati dan membesarkan Nabi serta membersihkan hati dari segala macam ingatan. Tapi jangan sampai tahap rokok ada. Tunduk sikit. Dan buailah segala fikiran yang bukan-bukan dan ingatan pada urusan dunia. Dan memberi salam kepada Nabi SAW kerana Nabi SAW bersabda, "Man min ahadin yusallimu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak juga seorang memberi salam kepada aku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada tubuhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Hadis dua rukun dari Abu Hurairah. Itulah hadisnya kuat tapi boleh ada. Dan sekurang-kurang lafaz salam itu Assalamualaikum ya Rasulullah. Sekurang-kurang. Pada saat memberi salam janganlah menyaringkan suara kerana memelihara adab sopan santun kepada Rasulullah seperti adab menziarahinya waktu masih hidup. Gitulah kena jaga. Adabnya lah. Kemudian berpindahlah ke arah kanan sekadar sehasta untuk memberi salam kepada Abu Bakar kerana kepala Abu Bakar itu bertepatan dengan bahu Rasulullah. Dia turun sikit dah. Mula bahu Rasulullah. Kita turun sikit bahu Rasul tu kepala Abu Bakar. Bertepatan dengan bahu Rasulullah SAW. Kemudian berpindah lagi ke sebelah kanan sekadar sehasta untuk memberi salam kepada kepala Umar bin Khattab kerana Baihaqi pernah meriwayatkan dari Ibn Umar. Pada saat ia kembali dari perjalanan selalu datang menzahir kuburan dan memberi salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Diberi salam belaka lah. Bukan kepada Nabi saja dah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Abatahu. Ataupun ya Umar Khattab. Ada. Kemudian kembali ke tempat berdiri sambil semula menghadap makam Rasulullah dan berwasilah kepadanya dan memohon kepada Allah agar Nabi dapat memberikan syafaat kepadanya. Kemudian menghadap kiblat berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ini ada bahaya, filah lah. Ada kata doa. Kalau minta syafaat menghadap kiblat lah, ada doa ni minta kiblat lah. Mungkin minta Nabi lah. Wasilah gapo dah, syafaat Nabi gapo ni, semuanya minta kepada Allah SWT dah. Jadi moleknya menghadap kiblat lah doa tu dah. Sunat menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah dan di sekitar kota Madinah yang banyaknya sekitar 30 tempat yang dikenal oleh orang Madinah. Dah ni tak tahulah dah jadi hacul lebur. Ni kes kerja Arab Saudi kau, kes kurafat orang-orang jauh ziarah kau tak tahulah. Yang pentingnya pembinaan pembesaran masjid pembesar-besar tu sampai ke banyaklah tergelar raya ni. Sunat berziarah ke kuburan Baqi' dan Masjid Quba. Kuburan Baqi' tu tepinya masjid Madinah dan Masjid Quba. Jauh sikit dah. Dan sunat pergi ke Bir Aris untuk meminum airnya. Dan berwuduk. Demikian juga mengunjungi 7 buah sumur yang masih ada di Madinah lagi. Selama di Madinah, sesungguhnya selalulah bersolat berjemaah di Masjid Nabawi yang ada pada zamannya. Kerana bersolat tempat itu akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 1000 kali solat. Dan janganlah ia berkeliling ke di kubur Nabi dan jangan pula solat di kamar kuburan dengan qasad memuliakannya. Ini tak boleh. Solat di kubur tetap dilarang lah. Dia bilik kubur tu dah. Dia kuasa perkuburan Nabi tu. Walaupun sekarang ni macam masuk dalam masjid, sebenarnya kubur tu tidak masjid Nabi dah. Masjid Nabi ni bawah lagi kalau kira ni. Kes pembesaran dibesarkan, dimaafkan lah. Ada asalnya. Kubur ni tidak boleh masuk masjid. Masjid tak boleh masuk kubur dah. Itu asalnya. Tak boleh serontok kubur. Itu dah tanah kubur. Tanah wakaf kubur. Tanah wakaf masjid pun capur sekali dah. Biar suku dah. Tanah wakaf kubur suku dah. Kena buat pagar suku. Tanah wakaf masjid suku dah. Biar nampak beza dah. Ini pagar sama. Pagar kubur ni pagar masjid. Tak kena. Itu dah. Bertentangan betul. Dengan betul-betul bertentangan dengan hadis Nabi SAW dah. Dan kalau kita sebenarnya tak boleh niat nak berkat Nabi ni. Sebenarnya kita ni betul boleh dah. Kita niat kat kubur Nabi berkat dah. Dah. Sedangkan hak Nabi sebutnya Radah. Radah ni bukan kubur dah. Luar ada kubur Nabi dah. Jadi tak kena lah. Banyak kau tak kena lah. Bertentangan dengan sunnah Nabi. Di setengah tepi semuanya kat kubur dah. Mengadap kubur pula dah. Sembuh Nabi ni. Sembuh kubur. Kubur Tok Wali ke apa ni. Dan sangat makruh mendempekkan perut atau belakang ke dinding pagar kuburan Rasulullah. Makruh. Wah, nak ambil berkat ni. Jamah kubur, jamah dinding bilik-bilik kubur Nabi dan. Dan makruh menyentuhnya dengan tangan. Makruh dia. Serta mengucuknya pun makruh. Tetapi hendaklah agak jauh. Ini pendapat ringan lah ketika haram mudah kan. Sebagaimana cara orang berziarah di masa beliau masih hidup. Di zaman beliau tak ada gosok-gosok ke apa dah. Dan sunat berpuasa selama di Madinah sedapat-dapatnya. Banyak puasa di Madinah boleh. Sunat memberikan sedekah di kota Madinah kepada tetangga Rasulullah. Baik tetangga Rasulullah yang menetap maupun kepada yang datang dengan sesuatu yang dapat disedekahkan. Jadi sedekah banyak yang dunia. Dan kalau hendak meninggal ke kota Madinah, sunat salat di masjid 2 rakaat. Dan menziarahi kubur serta memberi salam. Nak kelik tu, beri salam pula ke Nabi. Seperti yang terangkan di atas. Dan doa yang dapat dibaca. Allahumma la taj'al hadha akhirul ahdi min harami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasri al-'uda ila al-haramain sabilan sahlan warzuqna al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah wa ruddana ila ahlina salimin ghanimina. Artinya Allah, janganlah engkau jadikan ini kali terakhir ziarahku ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah bagiku. Kembalilah lagi kepada 2 tempat suci ini, jalan yang mudah. Berikanlah kepadaku keampunan dan kesihatan di dunia dan di akhirat. Dan kembalikanlah kami kepada keluarga kami dalam keadaan selamat dan mendapatkan pahala. Dan hendaklah ia berjalan ke depan. Ketika keluar masjid. Dan jangan mundur ke belakang lagi. Maksudnya terakhir lah. Macam Haji Wadak lah. Macam Haji Wadak tu. Paling punggung tu. Tak sebab lah tengok lah. Itu pendapat yang kuat lah. Tamat dengan Syafi'i daripada Tuhfatul Muhtaj. Jadi kita pergi straight lah. Bawa paling-paling lah. Gitulah maksudnya macam terakhir ni. Bawa paling. Nak telik terus lah. Tapi nak kias 100% pun tak boleh lah. Sebabnya tu lain tu Masjid Haram yang ada dalil khusus.
Ada Nabi, kubur Nabi tidak ada khusus Nabi sebab gitu tidak ada khusus. Cumanya kiyah-kiyah sikit yang tidak sampai hukumnya sama dengan Masjidil Haram, Mekah, Kaabah tu tak sama. Nah, gitulah kaedah dia. Kiyah-kiyah jauh kita kata dah. Jadi begitulah yang pentingnya kita kena ingat Masjidil Haram. Dia ada bahan dah. Ada balah kuat juga dah Ibn Taymiyah apa ni tak. Cerita tentang ziarah kubur Nabi ni ada ke semata-mata ziarah kubur dia boleh jalan jauh dah. Ataupun kerana Madinah tu dah. Jadi ya ziarah kubur Nabi ni lumrah hati fitrah manusia yang cinta ke Nabi ni boleh pergi dah. Tapi janganlah lupa pada ajaran Nabi tu. Ajaran Nabi ni bukan ziarah kubur dia dah. Nombor satu ni ialah beribadah di Masjid Madinah. Ada 3 masjid yang ada tempat barakah yang besar pahalanya, mustajab doanya lebih daripada tempat lain untuk beribadah. Itu Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Itulah kalau nak sementara. Tapi kalau ziarah kubur kan cinta Nabi ni, kalau kita setang mana pun, automatik jiwa kita akan nak ziarah Nabi dah. Kita ingatkan Nabi dah. Jadi tidaklah kata salah ni ziarah kubur Nabi ni. Secara umumnya gitulah. Walaupun Ibn Taymiyah tu keras sikit kerana dia nak sekat orang obok-obok lah. Gitulah kita kiranya boleh ni. Jangan keras sangat ni. Orang kata haram ziarah kubur Nabi tu do'oh lalu dah. Automatik lah dia. Tapi bila-bila tu memanglah Masjid Madinah tu ada kelebihan dia. Gitulah kita kira dah. Tapi jangan samakan dengan ziarah kubur lain dah. Ni kubur khurafat. Di Tarim lah, di Gapo, di Hadramaut tu tak. Memang reket-reket lah kubur pelik dah. Pengkaji dari keturunan Habib ni dalam kitab-kitab ada 3 orang pengkaji sejarah yang besar dalam sejarah Hadramaut ni Tarim ni. Dia pun meragui dia. Dia kata ragu tak serupa dengan riwayat Pasir Merah. Nanti ada di Pasir Merah di situ ni. Jadi banyak benda yang pelik dah ni. Dia kata kepala dia di bawah, kaki di atas lah bukit macam-macam lah. Jadi perkara tu pelik-pelik dah. Besar doa dah. Betul kau Nabi Hud ni besar apa gegasi dah. Adakah dia ni sebenarnya kecil dah kecil macam kita lah ni dah. Ada khilaf lagi tak? Ada kebanyakan pengkaji kontemporari kata sebenarnya jadi apa manusia biasa dah Nabi Hud tu dah. Walaupun umurnya panjang dah. Jadi pun zaman kita lah ni dah kita besar apa dulu dah. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya kita jangan taksub dengan kubur ni jadi rosak dah. Ada setengah harga kubur Tok Wali ni, kubur Tok Wali ni. Tok Wali ni dia tak ada jamin ni, tak ada hadis Nabi kata Tok Wali ni betul-betul Tok Wali dah. Nabi ni betul dah jamin dah. Ni habis kagum cari kubur Tok Wali ni masalah tu masalah. Kadang-kadang ada minta ajak ke apa dah. Jadi syirik lah jadi pok agama. Agama orang syirik dulu kerana agung Tok Wali Tok Guru Tok Allah tahu dah Tok Guru Tok Wali lah dulu dah orang soleh, orang baik dia. Jadi orang tu sekali orang akak je jadi petuhan dah. Tu kita kena ingat. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.